Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman, dan kali ini kita nak berceritakan mengenai penceritaan nilai kemanusiaan semasa krisis COVID-19 dan juga konflik dunia, dan di mana sejak 2015 Kelab Akhbar Kebangsaan Malaysia dan Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC dengan disokong Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia telah pun menganjurkan penulis kemanusiaan pertandingan penulis kemanusiaan muda, dan antara lain pertandingan ini bermatlamat untuk mencukil bakat baru dalam kalangan golongan muda untuk menulis mengenai segala macam sisi kemanusiaan di alaf serba mencabar ini. Dan Fizi, istimewanya pada 2020 soal kemanusiaan ini disuntik oleh krisis yang diakibatkan oleh pandemik COVID-19 sekaligus memberi cabaran kepada penulis-penulis muda menggunakan bakat melukiskan elemen ini dari kacamata mereka, Fizi. Dan sudah tersedia di talian Skype untuk membicarakan mengenai perkara ini dengan lebih lanjut ialah Ketua Komunikasi dan Hal Ehwal Awam Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Clara Choi, dan juga di talian Skype Perli. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Kelab Akhbar Kebangsaan Malaysia, The National Press Club Malaysia NPC. Dan pertama sekali kita nak pergi kepada Clara. Clara, pertama kita nak tengok melihat kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ini ketika COVID-19. Apa peranan yang dimainkan oleh ICRC? Ya, kami banyak menyalurkan bantuan kepada pihak penjara dan banyak juga kepada Jabatan Immigration Malaysia, kerana kami banyak membuat kerja untuk memberi sokongan kepada para penjara dan juga para immigration. Kami sangat prihatin ya, kerana di tempat penjara dan juga tempat tahanan immigration, mereka banyak mengalami kesusahan kerana di dalam tempat itu susah untuk mempraktiskan itu SOP, ya, kerana memang ada masalah overcrowding, semua itulah. Jadi kami banyak menyalurkan bantuan dalam segi bagi technical assistance. Kami menyalurkan bantuan seperti hand sanitizer, kami membantu dengan memberi sabun dan juga mengkongsi ekspertis kami untuk menyolong di tempat-tempat lain seperti penjara di Filipina dan negara lain juga. Clara, dalam masa yang sama juga kita nak juga tahu bagaimana ICRC mendekati masyarakat. Apa kaedah yang digunakan untuk melibatkan lebih ramai lagi masyarakat dalam melakukan aktiviti-aktiviti kemanusiaan ini? Sebenarnya kami banyak bekerja sama dengan partner kami di pergerakan antarabangsa Bulan Sabit Merah, iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. So, jadi kami bekerja secara partnership lah dengan Persatuan Bulan Sabit Merah, dan kami juga banyak melibatkan para wartawan juga, ya, dalam memberi galakan kepada mereka untuk mendatangkan lebih fokus kepada isu-isu kemanusiaan. Dan itulah sebabnya kami ingin menganjurkan pertandingan penulis kemanusiaan ini. Baik, apa yang Clara sebutkan tadi melihat kepada penlibatan daripada para wartawan dan juga para pengamal media. Sekaligus kita ingin menanyakan soalan ini kepada Ahli Jawatankuasa Kelab Akhbar Kebangsaan Malaysia sendiri, iaitu Perli, untuk memberikan sedikit perincian apa agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh media dalam kita mengetengahkan isu kemanusiaan ini. Apa agaknya dari segi contoh laporan yang boleh para media ini hasilkan, terutamanya kalau melihat kepada ketika COVID-19 ini? Terima kasih, Hafizi. Dari segi peranan yang dimainkan oleh seorang pengamal media, ya, di zaman COVID-19 ini, saya rasa peranan yang dimainkan oleh pihak media memang amat besar, dan ini termasuk mengutarakan keluhan-keluhan ataupun masalah yang dihadapi rakyat yang sekarang berhadapan dengan pelbagai cabaran, ya, dari segi ekonomi mahupun meneruskan kehidupan mereka. Ini termasuk mereka-mereka yang kurang kemampuan sebagai contoh, ya, untuk membeli bahan-bahan esensial seperti face mask ataupun hand sanitizer. Walaupun kami ramai yang melihat isu ini sebagai perkara yang mungkin agak remeh kerana mereka mampu untuk membeli bahan-bahan ini, tapi
harus difahamkan bahawa bukan semua golongan masyarakat mampu ya untuk membeli bahan-bahan ini. Dan ini hanyalah contoh yang just one of the example ya yang boleh diutarakan, tapi juga masyarakat ya yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan sebagai contohnya masa peringkat EMCO ya. Kami sebagai wartawan menerima pelbagai panggilan telefon ataupun informasi mengatakan golongan masyarakat tidak mendapat bantuan yang sepatutnya dihulurkan kepada mereka, dan peranan wartawan ini adalah sebenarnya sangat-sangat penting ya di dalam memastikan sebarang informasi yang disalurkan ya adalah sahih agar ianya dapat dikeutarakan dan ianya disampaikan kepada pihak yang sepatutnya agar mereka yang memerlukan bantuan akan mendapatkan bantuan yang sewajarnya, pada contoh. Hafizi. Clara, dalam masa yang sama juga kita nak tahu apa yang mendorong kerjasama antara Kelab Akhbar dan juga ICRC untuk menganjurkan pertandingan ini. Apa yang ingin dicapai dalam pertandingan ini? Adakah untuk melihat kepada sebab sekarang ni apabila COVID-19 melanda negara, ramai sebenarnya ataupun banyak sebenarnya yang tertumpu kepada stigma bahawa tolong rakyat kita dahulu dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu perkara yang boleh dicungkil daripada itu. Apa yang mahu dicapai objektifnya? Sebenarnya apakah dorongan yang menyebabkan kita membuat pertandingan seperti ini dan collaborate dengan National Press Club? Saya boleh answer sebeginilah ya. Sebenarnya walaupun kerja seorang wartawan dengan seorang pekerja kemanusiaan dia bukannya sama, tetapi ada juga banyak bersamaan dari segi prinsip-prinsip asas kita iaitu prinsip-prinsip mulia yang menjadi dasar kepada tindakan kita. Dan selain itu, bersamaan juga boleh dinampak dari segi kesan ataupun impak kerja kita terhadap orang-orang yang menjadi beneficiary kita. Baik untuk kita di ICRC adalah golongan rentan seperti panduan di penjara ataupun migran yang tidak berdokumen dan sebagainya. Dan ketiga, ada juga bersamaan pada cara kita menjalankan tugas kita. Saya boleh mengambil contoh spesifik dari segi kerja kita di ICRC. ICRC adalah sebuah organisasi kemanusiaan antarabangsa yang neutral, bebas dan tidak berat sebelah. Sama juga dengan pihak media. Ya. Tanggungjawab seorang wartawan yang seperti yang Pearl sudah cakap tadi adalah untuk menyampaikan informasi dan maklumat yang betul, adil dan tidak berat sebelah. Jadi mereka juga berpegang teguh kepada prinsip neutrality ini. Dan di situlah nampaknya ada satu nexus di antara kerja seorang wartawan dengan kerja kita sebagai pekerja kemanusiaan. Dan jika kita, contohnya di ICRC, jika kita melanggar prinsip neutrality ini, ia berkemungkinan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada kerja kita. Misalnya kita boleh menghilang akses kita kepada beneficiary yang saya sudah cakap tadi, golongan rentan, para panduan, mangsa perang di kalangan global dan sebagainya. Untuk para media juga, jika mereka mengeluarkan laporan yang tidak objektif atau jelas mengandung mungkin bias tertentu, kemungkinan wartawan itu boleh menghilangkan credibility-nya ataupun image positifnya, dan ia juga akan memberi impak langsung kepada golongan yang kita juga ingin membantu. Baik, Pearly, kita dah menyentuh sedikit mengenai pertandingan penulis kemanusiaan muda ni, iaitu kita ingin menggalakkan golongan muda untuk mencuburkan diri ataupun kita ingin mengasah bakat mereka menulis dalam bentuk laporan melihat kepada isu kebajikan dan juga isu kemanusiaan ini. Jadi kalau kita ingin memperincikan mengenai pertandingan penulis kemanusiaan muda ini, inisiatifnya telah pun diberitahu oleh Clara sebentar tadi. Kita pelbagai inisiatif dapat diraih melihat kepada kepentingan kepada penulis-penulis muda ini. Bagaimana pula dari segi dengan mewujudkan ataupun dengan mengilhamkan pertandingan ini, ia dapat menggalakkan lagi para wartawan dan juga para pengamal media untuk melibatkan diri dalam penulisan, begitu juga untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemanusiaan ini sebenarnya. Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan Clara tadi, pihak NPC telah bersama pihak ICRC menganjurkan pertandingan ini semenjak 6 tahun yang lalu ya. Dari segi
peranan yang diambil oleh NPC untuk menggalakkan lagi lebih ramai pengamal media untuk memasuki pertandingan ini ialah kami telah mewawarkan ya kepada pihak media tentang adanya pertandingan ini, dan ini membolehkan mereka ya berkongsi laporan-laporan mereka yang telah di publish ya di mana-mana platform, seperti di semasa MCO for example, PKP. Terdapat banyak laporan saya rasa yang sangat bernas, sangat relevan dan sangat baik ya. Dan laporan-laporan ini patut saya rasa dihantar atau disubmit oleh pihak wartawan, agarnya ia akan perhaps go to a next level ya. Kita boleh membawa laporan-laporan ini kepada level yang seterusnya ya, dan ianya akan mendapat perhatian yang selanjutnya dan yang lebih baik ya daripada pihak-pihak yang tertentu. Beli apa sebenarnya yang mahu orang kata dicungkil daripada laporan-laporan ini? Apa jenis-jenis laporan yang boleh dicadangkan daripada penganjur untuk memastikan bahawa laporan-laporan itu menyentuh segenap sudut pandemik COVID-19 dan juga isu kemanusiaan itu? Ya, saya rasa pihak ICRC pada tahun ini mencari sesuatu yang lain ya, sesuatu yang akan mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ya, dan ianya wartawan-wartawan ya sepatutnya menginterview pihak-pihak yang terlibat, dan mereka harusnya turun ke padang kalau boleh, memastikan laporan mereka terperinci, mempunyai data-data ataupun analisa-analisa yang sewajarnya. Dan saya rasa pada tahun ini RCRC telah mengatakan bahawa inilah salah satu kriteria terbaru mereka ya untuk menggalakkan lagi laporan yang berbentuk sedikit lain, bukan hanya berbentuk essay, tapi laporan-laporan yang lebih bernas. Baik, Clara, kalau kita dah memperincikan mengenai pertandingan ini, jadi kita tahu sejak daripada 6 tahun lalu telah pun diwujudkan pertandingan ini untuk mencukil bakat-bakat muda melibatkan diri dalam penulisan kemanusiaan ini. Jadi kita ingin melihat kepada impak yang diterima hasil kerjasama antara ICRC ini begitu juga dengan MPC ini, bagaimana impak yang boleh dirasai, boleh diterima apabila penglibatan pengamal-pengamal media ini memaparkan cerita-cerita mengenai kemanusiaan ini. Adakah selepas kewujudan ataupun selepas jalinan kerjasama dengan mewujudkan pertandingan ini, dari segi volunteer juga semakin meningkat dan juga dapat meningkatkan lagi dari segi kesedaran orang ramai? Bagaimana agak melihat kepada impaknya? Ya, memang yang sudah cakap tadi, memang kita nampak akan pertandingan dan anjuran seperti ini akan menggalakkan para media untuk lebih prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan. Ya, yang saya sudah jelaskan juga, wartawan sekarang ini juga boleh memikirkan mereka bukan hanya sekadar membuat kerja wartawan untuk menyampaikan maklumat, tetapi mereka juga melakukan kerja kemanusiaan seperti kita, ya. Dan itu sebab kita menggalakkan para media untuk menjadi lebih prihatin, ya. Dan mereka juga akan lebih sensitif terhadap impact langsung kerja mereka terhadap golongan-golongan yang tertentu, iaitu golongan yang mengalami kesusahan. Dan itulah satu objektif yang kami ingin mencapai. Ya. Bagi kita di ICRC, kita tidak boleh memaksa, kita hanya boleh menggalakkan para media untuk mengingati tanggungjawab mereka. Tanggungjawab itu mereka sebagai mata, telinga dan juga suara orang ramai yang membaca atau menonton berita mereka. Dan mereka juga ingin menyatakan, kita juga ingin menyatakan bahawa berita mereka yang mereka keluarkan, bahasa yang mereka menggunakan di liputan mereka, cara mereka menyusun fakta-fakta atau informasi yang mereka kumpulkan itu, headline yang mereka guna, semua elemen-elemen ini boleh memberi impak langsung kepada masyarakat membacanya, bukan hanya sekadar masyarakat umum, tetapi juga masyarakat yang saya sudah jelaskan tadi, masyarakat yang rentan. Ia boleh mempengaruhi persepsi orang ramai terhadap golongan rentan ini,
dan akibatnya bagi kami ia boleh meningkatkan lagi kesusahan hidup mereka dan mungkin juga ia boleh mendatangkan impak yang lain kepada kita. Mungkin ia boleh kita boleh mungkin menghilangkan akses kita untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Jadi itulah objektif ini. Thank you. Baik, kita dah nampak kerjasama antara ICRC begitu juga dengan MPC ini satu kerjasama yang erat bagi menggalakkan wartawan, begitu juga memberi impak kepada masyarakat khususnya. Jadi Perli, kalau kita lihat kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh NPC ini, selain kerjasama bersama dengan ICRC ini, mungkin ada kerjasama dengan NGO-NGO lain supaya isu-isu kemanusiaan ini begitu ataupun kita dapat menggalakkan lagi lebih banyak laporan-laporan ataupun dapat hasilkan lebih banyak laporan berikutan kepada ataupun melihat kepada isu-isu kemanusiaan. Bagaimana agaknya dari segi kerjasama antara NGO-NGO lain? Adakah turut dijalinkan ke ataupun bagaimana? Well, saya boleh bercakap bagi pihak wartawan, saya rasa, in general, that kita memang bekerjasama dengan banyak NGO untuk melaporkan, untuk menghasilkan laporan-laporan kami, ya. Tapi ada kalanya perhaps mungkin ada pihak NGO yang mungkin tidak memahami dengan lebih terperinci peranan yang dimainkan oleh media, di mana kami memerlukan informasi-informasi dengan cepat dan juga untuk memastikan laporan yang disalurkan kepada kami adalah terperinci berdasarkan data, mungkin analisa dan juga laporan penyelidikan, ya. Jadi dari segi trust, mungkin ada beberapa NGO yang mungkin they could be, they may not understand, the role of the media. Jadi mereka akan mungkin was-was dalam berkongsi maklumat dengan kami. Jadi harapan saya sebagai seorang wartawan, dan saya rasa saya speak on behalf of banyak wartawan lain, agar there could be more understanding, dari segi memahami etika dan juga bidang tugas seorang wartawan dari pihak NGO, agar pihak wartawan dapat menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya, agar yang seperti yang saya katakan tadi, hasil tulisan ataupun hasil laporan-laporan kami ini akan mendapat impak yang maksimal dan juga ianya akan berakhir dengan a happy ending. Perhaps those yang memerlukan bantuan atau menghadapi masalah-masalah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua tetamu kita yang sudi berbincang sedikit mengenai penceritaan nilai kemanusiaan semasa krisis COVID-19 dan juga konflik dunia, melihat kepada penganjuran pertandingan yang kita nak mencungkil sebenarnya bakat-bakat muda dan juga kita ingin menggalakkan lebih ramai lagi para media untuk melibatkan diri ataupun untuk menghasilkan lebih banyak laporan-laporan mengenai kemanusiaan dan juga kebajikan ini. Dan selepas ini kita ingin membawakan salah seorang peserta ataupun finalis yang pernah memasuki pertandingan ini, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Afizi Azaman. Kita menceritakan mengenai satu pertandingan iaitu mencungkil bakat-bakat muda untuk melibatkan diri dalam laporan ataupun penulisan berbentuk kemanusiaan ini. Dan tadi kita dah bercakap mengenai pertandingan ini sedikit dan juga bagaimana agaknya dari segi kerjasama antara sebuah NGO dan juga sebuah badan kewartawanan ini untuk menjayakan pertandingan ini, dan hasil kerjasama ini mewujudkan satu pertandingan. Dan kita bawakan seorang finalis iaitu Hilal Azmi di studio untuk berkongsikan pengalamannya menyertai pertandingan ini pada 2015. Dan untuk rekod, sebenarnya Hilal ni ialah finalis bagi kategori wartawan dalam pertandingan penulis kemanusiaan muda 2015. Assalamualaikum Hilal. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey Hilal, menjemput saya kali ini. Okey lah, Hilal merupakan salah seorang finalis dalam pertandingan penulisan kemanusiaan muda 2015. Boleh Hilal kongsikan apakah impak penyertaan Hilal dalam pertandingan ini untuk mempengaruhi kerja sebagai seorang wartawan kita, Hilal?
Okey, baik Hafizi, sebenarnya bila masuk saja pertandingan macam ni, sebenarnya dia sedikit sebanyak telah pun mengubah cara kita melihat dunia. Sebab apa? Sebagai wartawan selalunya memang kita membawa tanggungjawab untuk menyebarkan ataupun menyampaikan berita yang paling cepat dan paling tepat. Tetapi bila masuk saja dalam hal berkaitan dengan kemanusiaan ni, terutamanya kalau kita ni masa tu muda, dan sebenarnya bila muda ni kita kurang matang dalam penulisan kita selalunya, pada awalnya selalunya ini selalu berlaku. Tapi bila mana pertandingan ini wujud ataupun ada pada ketika itu, saya rasa dia sedikit sebanyak memberi kita semangat lah, kan? Sebab orang muda ni dia bukan saja perlukan satu pengalaman untuk membolehkan mereka bergerak ke depan, tetapi dengan pertandingan-pertandingan seperti ini sebenarnya sedikit sebanyak memberi dia semangat. Sebab macam saya, kalau bila saya join saja pertandingan macam ni, dapat pula masuk jadi finalis pada ketika tu, yang tu dia dah rasa macam satu semangat barulah untuk kita teruskan usaha kita menulis dengan penuh empati dan sampaikan maklumat tu. Sebab apa? Kalau kita cakap tentang hal penulisan kemanusiaan ni, selalunya orang suka menulis tentang hal-hal yang membabitkan rasa kesian dan sebagainya. Tetapi sifat kemanusiaan itu lebih daripada rasa kesian semata-mata, tetapi dia juga adalah lebih kepada untuk membawa semangat-semangat positif supaya kita boleh keluar daripada sebarang bentuk cabaran yang kita hadapi. Hilal, dalam masa yang sama juga kita juga nak tahu, sebab sekarang ni orang tengok topik-topik yang lain selain daripada kemanusiaan ini seringkali mendominasi daripada misi kemanusiaan, cerita-cerita kemanusiaan ini. Ramai orang beranggapan ia adalah satu orang kata topik-topik yang kurang diberi perhatian lah oleh orang ramai. Jadi pada pendapat Hilal sendiri, bagaimana kita nak memastikan bahawa topik-topik kemanusiaan ini juga mendominasi daripada topik-topik yang lain? Ya, sebab itulah wujudnya pertandingan macam ni. Sebab apa? Bila pertandingan ni dianjurkan oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ataupun ICRC ni, dia pada masa tu, kalau saya sendiri, pengalaman saya, dia sebenarnya memaksa saya untuk berfikir dengan lebih kreatif untuk memastikan setiap cerita yang kita kongsikan tu dapat perhatian. Sebab kebetulan lah, mungkin kebetulan saya dapat peluang untuk mengikuti beberapa misi-misi kemanusiaan, terutamanya contoh macam di Syria maupun di Marawi, dan juga di Malaysia sendiri banyak juga misi-misi kemanusiaan, terutamanya ketika berlakunya bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Dan pada tahun 2020 ni sebenarnya misi kemanusiaan yang lebih besar kita sedang hadapi sekarang ni adalah untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa positif. Jadi bila ada pertandingan yang macam ni, sedikit sebanyak dia memaksa saya untuk memikirkan apakah cara terbaik untuk memastikan orang suka dan juga nak baca cerita kita. Jadi maksudnya dekat sini bila cakap tentang berita kemanusiaan ataupun cerita tentang kemanusiaan, dia bukanlah semata-mata untuk menimbulkan rasa simpati ataupun rasa kesian semata-mata, tetapi dia juga ada banyak lagi inspirasi-inspirasi lain yang juga boleh kita ketengahkan bagi memastikan kita semua kekal positif dan juga bertenang biar apa jenis krisis yang berlaku pada hidup kita. Baik, kita tahu tugas sebagai seorang wartawan ni kita menyampaikan informasi dan juga kita ingin menyampaikan dari segi untuk memahamkan masyarakat mengenai isu semasa, terutamanya isu semasa di luar sana. Begitu juga dalam negara kita melihat kepada kesan COVID-19 ini. Dan untuk pertandingan ini mungkin ada tips-tips daripada finalis pada tahun 2015 sendiri untuk peserta-peserta baru memasuki ini, bagaimana agaknya mereka dari segi percampuran idea yang perlu mereka terapkan dalam penulisan mereka supaya mereka juga boleh memenangi, bukan saja pertama untuk menangi dan kedua untuk menambahkan semangat untuk selepasnya akan menulis lebih banyak lagi laporan bersifat kepada kemanusiaan ini. Kongsi sikit Hilal, Hafizi dia begitu teringin nak masuk pertandingan ni lah. Bukan saja Hafizi Azaman pun boleh masuk juga benda ni. Sebab apa? Dia senang je sebenarnya untuk memastikan kita mendapat tempat dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Bukan sebab ini antara pertandingan yang bagi saya menjadi batu asas kepada saya untuk ke pertandingan peringkat lebih tinggi, iaitu yang dianjurkan oleh Malaysia Press Institute untuk anugerah-anugerah kewartawanan lain. Sebab apa? Tip yang paling penting adalah yang pertama, mungkin kita kena menulis dari hati, dan yang keduanya, bila kita nak menulis tu, letakkan rasa empati itu dalam keadaan yang paling tinggi. Wujudkan rasa empati. Sebab apa? Kadang-kadang wartawan ni, bila kita jadi wartawan, terutamanya bila kita muda, kita jarang ada rasa empati itu ketika menulis. Wujudkan rasa empati itu dan kita tahu macam mana kita nak
tulis cerita tu mengikut susunan yang sesuai dan membawa aspirasi yang paling penting, iaitu mewujudkan inspirasi positif bagi kita boleh menghadapi sebarang bentuk cabaran dan juga situasi-situasi yang mungkin mencabar, terutamanya membabitkan hal-hal yang mungkin mencabar nilai kemanusiaan kita untuk terus hidup. Okey, dah dengar tips Hila tu, Hafizi macam mana boleh menang? Sepatutnya saya begitu excited, saya akan menulis lepas ni. Tak apa, kita ada masa lagi tu. Ada masa lagi. Okey, baik, terima kasih. Hilal Azmi merupakan finalis pertandingan penulis kemanusiaan muda 2015. Banyak tips-tips yang dikongsikan dan melihat kepada apakah laporan-laporan yang telah pun dihasilkan oleh Hilal pada ketika itu yang telah pun menjadikan beliau sebagai finalis ini. Dan tips-tips yang paling penting adalah meletakkan empati kita pada tahap tertinggi. Tulis dari hati. Tulis dari hati, orang kata. Dan itu antara tips yang berguna untuk kita sama-sama gunakan, terutamanya bagi pengamal media, untuk kita hasilkan lagi lebih banyak laporan-laporan bersifat kemanusiaan ini, Fizi. Ya, betul tu. Dan untuk itu, Awni Pagi berakhir di sini. Saya Hafizal Zaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.